السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du, saya hormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ini. Alhamdulillah. Kita berada pada malam yang ke-9 tuan-tuan ya. Ke-10 dah tuan-tuan. 9 alhamdulillah ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah. Pejam celik 9 malam dah kita berada di bulan Ramadan. Masya-Allah. Ya alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita peluang untuk kita bersama-sama ya memperbanyakkan amalan-amalan kita. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ya, disebutkan oleh baginda, man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam Ramadan imanan wa ihtisaban, dia menghidupkan malam Ramadan dengan apa dia? Dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah. Menghidupkan tu maksudnya apa dia? Sembahyang tarawih. Ya, kita sembahyang tarawih ni tuan-tuan, masya-Allah. Alhamdulillah, saban tahun kita solat tarawih di masjid surau kita ni, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala temukan lagi kita. Mungkin ada di kalangan kita yang telah pergi, tetapi alhamdulillah masih lagi kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala, katanya Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika mana kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana aku bersama dengan Rasulullah dalam permusafiran. Muadz bin Jabal dia kata dalam perjalanan bermusafir, maka aku mengambil peluang untuk bertemu dengan Rasulullah dan menghampirkan diri. Aqrabu, aku mendekatkan diri kepada Rasulullah dalam perjalanan. Sedang menunggang kuda, aku hampir Rasulullah. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhbirni, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabarkan padaku, beritahu kepadaku ya Rasulullah, iaitu bi'amalin, satu amalan. Ini kita nak ni amalan ni tuan-tuan ya. Bi'amalin ayyudkhilal jannah wa yuba'iduni minan nar. Katanya Muaz bin Jabal, ya Rasulullah, bagi tahu padaku, ajarkan padaku bagaimana cara untuk aku dapatkan, aku buat amalan yang boleh menyebabkan aku ni dimasukkan ke dalam syurga. Kita kalau mungkin berjumpa dengan orang yang berjaya dalam perniagaan dia, tuan-tuan katanya apa dia? Tuan boleh kongsi tip tak? Boleh kongsi ke tidak tip-tip bagaimana tuan boleh berjaya sehingga hari ini? Kejayaan tuan pada hari ini boleh kongsikan pada kita. Nak sebutnya tuan-tuan ya, dia kata boleh, tapi bayar sikit lah. Mestilah konsultan tuan-tuan ya. Nak sebutnya tuan-tuan, Rasulullah tak minta pun konsultan. Bila Muaz bin Jabal tanya, Rasulullah akhbirni bi'amalin, bagi tahu padaku satu amalan yang boleh menyebabkan aku ni masuk syurga dan aku dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagi tahu padaku ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad sa'altani an 'azim. Kata Rasulullah, kamu telah bertanya kepadaku suatu perkara yang begitu agung, begitu besar, sesuatu persoalan yang nilai dia besar. Kenapa? Kerana nakkan syurga. Masya-Allah, kita semua malam ni tuan-tuan tak ada lain. Ya, tak ada lain mintanya nak ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang malam ni yang ada pada malam ni, ya, yang solat tarawih pada malam ni tak nak syurga Allah Subhanahu wa taala, mustahil.
Mungkin tak mungkin dong. Mesti dia nakkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sebut orang yang nakkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala, amalan untuk ke syurga dan juga menjauhkan ayyubaiduni minan nar, jauhkan diri daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Syurga ni tuan-tuan, belum kita bicara lebih detail tuan-tuan ya, Nabi SAW sebut an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Ni kita orang puasa ni tuan-tuan ya, di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ni, kata Nabi SAW, iaitu pintu-pintu syurga Allah. Allah sebut pintu neraka tuan-tuan ya, laha sab'atu abwabin. Allah kata apa dia? Pintu neraka ni tuan-tuan, padanya pintu neraka sab'ah, ada 7 pintu neraka. Tetapi pintu syurga, kata Rasulullah SAW, mempunyai 6 pintu. 6 pintu syurga ni tuan-tuan, antara salah satunya kata Rasulullah, inna fil jannata baban yuqalu lahu, sesungguhnya di dalam syurga ni ada pintu-pintunya, di antaranya salah satu pintunya ar-rayyan, pintu orang yang puasa. Kita yang puasa saban hari tuan-tuan, pintu ni kata Nabi SAW, yadkhulu minhu as-saimun, akan masuk orang-orang yang berpuasa kerana Allah. Sebab tu dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, man sama ramadana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia lebih kurang hadis yang kita baca pada lepas pun tuan, pada awal tadi, man qama ramadan, siapa yang menghidupkan malam dengan solat tarawih. Yang ni tuan-tuan, man sama ramadan, siapa yang puasa di bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW. Nabi kata apa dia? Yadkhulu minhu as-saimun, akan dimasukkan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. InsyaAllah tuan-tuan, kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan Ramadan saban hari daripada awal Ramadan. Kemudian kata Rasulullah, pada hari yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, kata Nabi, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tak akan masuk orang lain kecuali kita, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Rugi orang yang tak puasa di bulan Ramadan. Rugi tuan-tuan orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Allah janjikan syurga pada kita yang berpuasa. Yuqalu aina as-saimun, pintu tu tuan, malaikat akan memanggil, dibukakan pintu ar-rayyan, aina as-saimun, di mana mereka yang berpuasa di bulan Ramadan di atas dunia dahulu, di mana mereka? Dipanggil. Kita dipanggil tuan-tuan ya. Saya tadi semayang kat belakang, bila Haji Din sebut nama tu rasa baru sebut nama tuan-tuan, baru Haji Din sebut, belum tuan pengurusi kita panggil lagi, ustaz duduk depan, tu lagi gemuruh tuan, nak sebutnya tuan-tuan ya. Bila panggil ni, bayangkan di akhirat dipanggil nama kita, tuan-tuan rasa bagaimana? Agak-agak tuan-tuan, nama kita dipanggil, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Allah, kita rasa tak ada dah. Atas dunia orang panggil kita pun Masya Allah, kita rasa Masya Allah. Kalau sultan panggil nama tu untuk menghadap tuanku, Allah, tak adalah malam tu tak nak tidur ustaz, tak tahu apa nak siap, nak pakai baju apa, nak buat macam mana, bagaimana nak, tu dia. Bayangkan atas dunia. Tapi kata Nabi SAW, aina saimun, mana mereka-mereka yang berpuasa di bulan Ramadan? Fayaqumun, mereka bangun, bangkit, kata Rasulullah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuh, tidak akan masuk orang lain. Yang tak puasa jangan mimpi nak masuk pintu ni tuan-tuan. Tak ada chance, tak akan dapat masuk pintu ni, tak akan masuk. Bayarlah pada rasuah, pada apa yang menjaga pintu syurga, tak akan dibenarkan masuk. Kerana Rasulullah sebut, la yadkhulu minhum ahadun ghairuhum, tidak akan masuk kecuali kita yang ada pada malam ni, yang berpuasa pada bulan Ramadan. Subhanallah, kita lihat tuan-tuan ya. Maka kata Rasulullah, fa idza dakhalu, apabila masuknya mereka-mereka ahli yang berpuasa di bulan Ramadan. Kan kita sebut tadi, man shoma Ramadan imanan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan, penuh keimanan, mengharapkan, tidak ada harap lain, kerana Allah Subhanahu wa taala kita puasa, wahtisaban, mengharapkan pengampunan, ihsan daripada Allah, mengharapkan redha Allah, ghufira lahu ma taqaddam, ampun Allah dosa-dosa kita yang lalu.
Bayangkan kita lihat amalan yang begitu mulianya. Sebab tu kata Rasulullah, fa idza dakhalu ughliqa, apabila masuknya ahli-ahli syurga, ahli-ahli mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Nabi, ughliqa, ditutup, dikunci, pintunya tidak akan dibuka lagi dah. Allah, bayangkan beruntungnya tuan-tuan. Beruntungnya kita ni, subhanallah. Allah bagi peluang untuk bertemu Ramadan. Inilah yang kita mengharapkan, supaya Allah berikan Ramadan sampai akhir Ramadan kita, kesihatan kita. Kemudian falam yadkhulu minhu ahad, tidak akan masuk seorang yang selepas itu, tak ada orang boleh masuk. Ini kita lihat syurga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa dia? As-saimun, orang yang berpuasa. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat tuan-tuan, amalan apakah Rasulullah yang boleh menyebabkan aku ni masuk syurga? Amalan apa? Rasulullah sebut, yang pertama Nabi kata, an ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama kata Rasulullah, kamu mengabdikan diri kepada Allah. Ni kita ni mengabdikan diri ni kerana Allah. Wa la tusyriku bihi syai'an, tidak ada kita menduakan, mensyirikkan Allah selain daripadanya. Kita buat betul-betul, alhamdulillah. Solat tarawih kita, alhamdulillah. Tuan-tuan, solat tarawih kita ni menepati sunnah. Menepati sunnah tuan-tuan. Sebab Rasulullah semayang berapa rakaat? Rasulullah semayang 8 rakaat, campurnya witir 11. Aisyah radhiyallahu anha ditanya, wahai Aisyah, berapa rakaat Rasulullah semayang witir, semayang tahajud, semayang tarawih? Rasulullah buat sama je. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah semayang tahajud dan juga semayang tarawih buat 2, 4. Kata Aisyah dalam riwayat 4, kemudian rehat, kemudian 4, kemudian rehat, kemudian 3. Dalam 4 ni tuan-tuan ya, Imam Syafi'i kita berpegang mengatakan tidak ada solat, iaitu tarawih dan juga tahajudnya, kecuali dibuat 2 rakaat. Memang betul tuan-tuan ya, kecuali ada pandangan mazhab lain, tapi kita nak sebut yang ni. Kata Aisyah, Rasulullah buat 4 tu maksudnya 2 rakaat, 4. Kemudian Rasulullah rehat, kemudian sambung lagi 2, 4, kemudian rehat, kemudian buat witir. Tuan-tuan ni dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi Aisyah kata, jangan kamu tanya berapa panjang bacaan Rasulullah waktu berdirinya. Jangan tanya. Jangan tanya tuan. Kita alhamdulillah habis awal tuan-tuan ya. Ada setengah tempat walaupun buat 13, ada yang belum habis lagi, kan? Tapi ada yang tak boleh challenge tuan-tuan ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tu dia punya baca tu kan. Masalah pada kita bacaan dia. Kadang-kadang tuan 9.30, 9.25 habis dah sembahyang tarawih. Allah, lajunya nak pergi ke mana? Kan? Tapi nak sebutnya kita lihat bagaimana hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sembahyang kita ni yang kita buat 8 ni tuan-tuan, sebelah menepati dengan sunnah. Cuma kata Aisyah, jangan tanya berapa lama panjang bacaan Rasulullah qiyam, jangan tanya berapa lama rukuk Rasulullah, jangan ditanya berapa lama i'tidal, berapa lama sujud antara 2 sujud, jangan tanya. Ayat tu memang betul tuan-tuan, tak boleh challenge kita. Kan Rasulullah berdiri sampai bengkak kaki. Aisyah kata, ya Rasulullah, kenapa begitu sekali sampai bengkak kaki? Kita pun bengkak juga tuan-tuan, ni bulan musim ni tak terjaga makan, go out kan. Kadang-kadang tersalah makan pula, dah beli kat pasar, kena pula adanya campur dengan yalah haji nombor tu ke kadang-kadang kan. Nak sebut tuan-tuan ya, bagaimana kata Aisyah, sehingga kan kaki Rasulullah bengkak kaki Rasulullah. Rasulullah kata, afala akunu abdan syakura. Kita imam kita baca panjang sikit, mengeluh dah, ku apa habis malam ni. Nak sebutnya tuan-tuan, bagaimana kita lihat Rasulullah, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku termasuk dalam golongan hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur ni tuan-tuan ya, kita kena berdoa pada Allah. Pertamanya apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ni tuan-tuan disebutkan dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Abu Daud. Rasulullah tak tinggal sembahyang di dalam waktu sembahyang tasyahud akhir. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku, ya Allah bantu aku, ya Allah ya.
ala zikrika, untuk aku ingat padamu ya Allah, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu ya Allah, wa husni ibadatik, dan memperelok ibadat padamu ya Allah. Minta pada Allah tuan-tuan, kita nak buat amalan baik, nak buat benda baik, kena minta dengan Allah supaya Allah bantu kita ke arah baik. Itu dia. Maka sebab itu hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nak kata tuan-tuan ya, Aisyah kata jangan ditanya panjang mana. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ada pun tuan-tuan yang buat semayang 20, 23 lebih pada tu, tak menepati sunnah ke? Betul, memanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat begitu tuan-tuan, tapi dibuat oleh sahabat-sahabat daripada Sayyidina Abu Bakar sampailah tuan-tuan siapa dia, tabi'in, kemudian diambil ulama-ulama salafus salih, mereka buat 20. Kan, sehinggalah ulama khalaf yang mutaakhir ke belakangnya mereka membuat 20. Soalannya tuan-tuan, berapa kita buat? Pokoknya kita buat kerana wahtisa imanan wahtisaban. Kalau buat 20 betul berdengkur bila nak habis, tak ada penuh keimanan. Tapi kalau buat 8 dengan penuh keinsafan, alhamdulillah. Maka sebab itu hadirin dirahmati Allah, yang pertamanya apa dia? Nak masukkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, naklah kita mengabdikan diri kepada Allah dengan tidak kita mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Yang keduanya tuan-tuan apa dia? Wa tuqimus salah, dan sembahyang. Dirikan sembahyang. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan juga Imam Malik rahimahullahu taala disebut orang yang meninggalkan sembahyang fardu, orang yang tinggal sembahyang fardu, dia tahu sembahyang tu wajib, tapi dia memang malas sembahyang tu. Ada orang macam tu, puasa sembahyang malas, puasa tu kan rambut tak tutup. Ada ramai orang macam tu. Dia nak puasa sebab kita sebutkan, sebab nak puasa tu nak kuruskan badan. Nak sebutnya tuan-tuan, Nabi katanya, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Malik kata, orang yang dia tahu sembahyang tu wajib tetapi dia tak mau sembahyang, dia tak sembahyang, maka hukum orang ni, katanya Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan orang ni fasik yang berterusan. Kalau dia tinggal sembahyang, dosa yang besar dia tinggal berterusan, maka sehingga kan menjadi orang yang kufur, dan diberikan kepadanya nasihat agar dia sembahyang. Andainya dia tidak sembahyang, kata Imam Syafi'i, Imam Malik, maka wajiblah dia dibunuh. Seperti mana orang yang berzina, seorang perempuan, seorang suami yang dah ada isteri, dia berzina dengan wanita lain, maka begitulah hukum dia. Cumanya orang berzina ni hukum dia rejam sampai mati, tapi orang yang tinggalkan sembahyang, dia dipancung leher dia. Yang kedua, untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia tuan-tuan? Wa tuqimus salah, mendirikan sembahyang. Kita sembahyang 5 waktu, berjemaah 5 waktu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang keutamaan solat berjemaah. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ya, man tatahhara fi baitihi, dalam satu hadis bukan oleh Imam Muslim, sesiapa yang menyucikan diri dia, kita sebut sebelum ni, ada kita sebutkan bagaimana dia menyuci, mengambil wuduk di rumah, thumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia melangkah kaki dia datang ke rumah Allah, liuqdiya faridatan min faraidillah, untuk dia tunaikan kewajipan dia kepada Allah. Kata Rasulullah, kaki kanan dia melangkah satu rahmat, kaki kiri dia melangkah satu pengampunan daripada Allah. Bayangkan, kita lihat ni kelebihan tuan-tuan, ya, orang yang sembahyang datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita bila datang ke masjid ni tuan-tuan, bermula pahala kita bukan usalli itu pahalanya tuan-tuan, tengok jam dah nak maghrib contohnya, kita tengok jam dah nak maghrib dan ada iftar jama'i, kita di surau kita, alhamdulillah, kita siap-siap mandi ni tuan-tuan, di situ dah mula dah pahala Allah berikan pada kita, dicatat dah kebaikan. Allah bayangkan, bukan mulanya kita pada sembahyang tu, tidak, tapi sejak bermula kita siapkan diri ambil wuduk di rumah, maka itulah kelebihan dia dalam agama kita, nilai dia besar. Orang yang diberikan oleh Allah peluang untuk bertemu dengan Ramadan. Kemudian sebab tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mendirikan sembahyang, wa tuqimus salah, ya, wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan ni hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat tuan-tuan, ya, baginda sallallahu alaihi wasallam disebutkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Ni kita selalu dengar di bulan Ramadan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan tuan-tuannya para sahabat berlumba dalam buat kebaikan ni. Antaranya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berlumba dengan, dia tak boleh nak challenge Rasulullah, tapi nak challenge sama mereka, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Datang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia bawa harta dia separuh, dia rasa dah banyak, separuh dia bawa, dia bagi kepada Allah dan Rasulnya, serahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia serah macam tu, dia pun tengok, lepas tu datang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dibawanya seluruh harta yang dia ada, dia berikan infak kepada Allah dan Rasulnya, diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar kata, aku sangkakan aku banyak dah bagi, rupa-rupanya Sayyidina Abu Bakar lebih mendahuluiku, katanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Allah, bayangkan sejak hari itu kata Sayyidina Umar, aku tak akan mampu lagi nak lawan dengan Sayyidina Abu Bakar dalam bab apa segala kebaikan, sehingga akan digelarkan kepadanya As-Siddiq. Ini kita lihat tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, kata riwayat daripada Ibnu Abbas, ajwadan nas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling banyak menginfakkan, menderma pada bulan Ramadan, memberinya di jalan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Hidupkan kita tuan-tuan di bulan Ramadan untuk kita bantu, untuk kita memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Jangan bimbang tuan-tuan, saya tak ada bawa tabung kat luar sana. Ustaz cerita tabung ni aku confuse ni, bawa tabung tak ada tabung kecuali tabung surau kita penuhkan malam ni tuan-tuan. Ibu-ibu yang tak bawa duit rantai ada kat tangan, infakkan untuk masjid kita. InsyaAllah tak rugi, tak menyesal. Ayah-ayah pun tak marah. Kalau hilang marah, tapi kalau infak di jalan Allah, insya-Allah tak marah. Nak sebutnya tuan-tuan ni sifat nak mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqana Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah orang yang kita lihat bagaimana lebih-lebih lagi dermawan sifat Rasulullah ini bila mana berada di bulan Ramadan bertemu dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Ini sifat kemuliaan yang Allah berikan kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan katanya lagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang kata dia apa, dia wakana Jibrilu yalqahu fi kulli lailah min Ramadan fayudarisuhul Quran. Rasulullah membaca Al-Quran, memperdengarkan bacaan Nabi kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Cerita Quran ni tuan-tuan ya, masya-Allah. Saya semalam saya kebetulan tazkirah di masjid di Kelang, Jami' Ar-Rahmiyah depan hospital. Kebetulan pula semalam lah masjid Jami' dia jemput qori antarabangsa, qori Malaysia kita ni untuk imam tarawih di masjid dia. Masya-Allah 20 rakaat ni tak rasa macam 20 tuan-tuan. Maklumlah qori dia punya suara dia dengan nada dia, ya. Nak sebutnya masya-Allah, saya terlupa nama ustaz, terlupa nama dia. Tapi nak sebutnya tuan-tuan ni, kita bila tengok dengan orang yang hidup dengan Quran ni, Allah tuan-tuan, tak ada nampak kepadanya kesukaran dalam kehidupan, tak ada nampak kesulitan dalam hidup dia. Orang hidup dengan Al-Quran, hidup dia baca Quran, hidup dia membaca, menghafal Quran, mengulang kaji Quran. Allah Subhanahu wa taala jaminkan orang yang menghidup orang Al-Quran ni. Sebab tu tuan-tuan, rugi kita kalau bulan Ramadan tidak menghidupkan Quran. Saya pernah sebut sebelum-sebelum ni bagaimana kehebatan Al-Quran, sehingga kan di Itali tuan-tuan ya, satu orang kata apa, bila mana Itali ni kalau tak salah Perancis ataupun Itali dia jajah negara Arab. Negara mana tu? Itali ke Perancis? Itali. Saya pun tak ingat tu. Dia disebutkan dia ambil orang-orang di Hijaz. Orang Hijaz ni tuan-tuan, orang-orang yang di tanah Arab lah. Orang Hijaz ni mereka ambil jadikan mereka ni golongan-golongan yang profesional untuknya apa dia? Mendidik anak-anak bangsa mereka di mana di Itali sana. Dan mereka-mereka ni hidup dengan Al-Quran. Walaupun mereka dah hantar ke Itali dan mereka menukarkan cara pakaian, pemakaiannya mengikut cara di sana. Tetapi nak sebutnya tuan-tuan ya, sehinggalah satu ketika madrasah di sekolah di sana, di universiti di sana, mereka nak buat satu program yang besar, nak menunjukkan bukti mereka boleh merosakkan akidah orang-orang Islam yang mereka bawa daripada Hijaz. Tetapi sebaliknya tuan-tuan,
Bila mereka tengok pada awalnya para guru ni paksa mengikut dengan tidak menutup aurat dengan sempurna kerana itu perintah, kalau tidak akan diberi ancaman. Tetapi hari penutup universiti tersebut, mereka membawa satu imej yang menyebabkan katanya mereka-mereka pembesar di sana mengatakan bahawasanya kita tidak mampu mengubah Al-Quran yang ada di dalam dada mereka. Sebab apa tuan-tuan? Tak berubah sedikit pun, walaupun hanya sedikit mereka berubah pada pakaian, tetapi zahirnya mereka menunjukkan bagaimana Al-Quran yang sebati dalam hati mereka. Ini kita lihat kehebatan Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bila jumpa dengan orang yang hidup dengan Al-Quran ni tuan-tuan, Allah tengok kepadanya, Allah berikan mukjizat Al-Quran kepada Rasulullah. Orang yang menghidupkan Al-Quran seperti mana Allah berikan kepada Rasulullah, seperti mana kita yang dapat kelebihan dengan Al-Quran. Sebab tu kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran, sebaik-baik kamu orang yang mempelajari Quran dan mengajar Al-Quran. Inilah kelebihan dia tuan-tuan ni dirahmati Allah. Sebab tu saya sebut ni juga, saya nak mengajak pada hadirin dirahmati Allah. Dalam pengajian saya pun tuan-tuan ni, sebulan sekali makin nampak makin kurang dah. Tak tahulah makin nampak makin kurang tu tak berminat ke nak mengaji, ataupun ada di kalangan kita yang pergi mengaji lebih ke depan lagi ke tempat lain, alhamdulillah. Tapi kalau tak ada mengaji, marilah tuan-tuan. Dan saya tak paksa untuk baca, tapi nak mengajak tuan-tuan untuk kita membaca Quran. Saya tidak nak menegur banyak kali, andainya salah, kita tidak memaksa. Jangan diberhenti, jangan berhenti, jangan berhenti baca selagi tak betul. Tidak, kita nak ambil keutamaan membaca Quran tu. Nabi kata khairukum, sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, man ta'allama al-Quran, orang yang belajar Quran, mengajar Quran dan dia mengajar pada orang lain. Ini kita nak kelebihan tuan-tuan. Jadi selepas-lepas raya Ramadan ni, kita mari sama-sama hidup tuan-tuan ya. Jangan kita biarkan ya semasa yang ada ini untuk kita membaca Al-Quran. Saya tidak kata tuan-tuan tak baca di rumah, tak baca di tempat lain, tapi andainya tidak ada apa-apa, marilah duduk sama-sama kita mentalaah, mempelajari Al-Quran. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit sebanyak yang dapat kita kongsikan. Mudah-mudahan tuan-tuan ya, nampak tuan-tuan pun tengok jam, tengok saya, tengok jam, tengok saya bila nak habis ni. Jadi saya terpaksa angkat tanganlah tuan-tuan ya. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kita, kesihatan. Wa taqabbalhu minni mutaqabbala. Nabi ajar pada kita, ya Allah, terima segala ibadat yang aku buat pada bulan Ramadan ni. Ayuh tuan-tuan, kita menghidupkan saki baki yang ada lagi lebih kurang berapa lagi tuan-tuan, 21 hari lebih kurang lah, yang untuk kita menghidupkan sebenar-benarnya dengan segala amalan yang kita buat, kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah terima segala ibadat tuan-tuan, ibadat puan-puan, ibadat saya, dan kita dapat melunaskan dengan sebaik mungkin amalan kita di bulan Ramadan. Kita bertemu lagi pada akan datang, dan minta pada Allah agar kita bertemu dengan Ramadan yang mendatang. Jadi sekadar itu dahulu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika sekiranya terkata bahasa, terlantang suara. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.